kena, isteri kena. Puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi ustaz, tak. Lagu tu jawapannya. Kau ni baru nak tanya, jadi ustaz saya, tak. Potong je lah. Lagu tu jawapannya. Oleh kerana suami isteri yang buat kerja tu, dua-dua suami isteri kena. Kemudian pengacara pun potong. Aduh, terima kasih saudara. Assalamualaikum. Angkat telefon orang lain pula. Selang satu orang tanya pula, ni ustaz, saya nak rojok balik jawapan ustaz dalam soalan tadi. Kifarat puasa tadi betul kalau ustaz pastikan kena laki-laki perempuan ni, suami isteri kena. Tadi saya dah habaq dah. Saya kata oleh kerana yang buat kerja tu dua-dua laki-laki dan perempuan, suami isteri, jadi dua-dua kena lah. Saya salah tanya bagi kali ni banyak orang lain nak tanya hari ni. Ambil gelut nak jawab, bagi selesai satu-satu dulu. Yang pengacara pun terima kasih sah. Assalamualaikum. Ambil kita kata dia galak tunggu nak potong cakap. Senang satu orang mai pula satu soalan lagi ustaz ni, minta tolong dengar saya cakap sikit. Saya nak rojok balik jawapan ustaz tadi ni ustaz, siapa ni orang dengar kata ni. Jadi ustaz, ibarat puasa ni syahraini mutatabi'ain bukan? Mungkin ustaz juga kot yang tanya ni. 2 bulan berturut-turut bukan? Ya, saya kata. Jadi ustaz, orang perempuan macam mana dia nak puasa 2 bulan berturut-turut? Dia ada hari cuti. Dia dah kena pelanggar. Ruk kata baru dia teringat sungguh juga. Jadi makna kalau orang perempuan pun kena juga kifarat syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut tak boleh miss hari tak balik daripada awal. Itu denda dia. Mana kalau lagu ustaz kata tadi orang perempuan pun kena juga, susah lah orang perempuan bila dia nak boleh bayar. Tunggu sampai Aisyah, sampai dia putus haid esok baru boleh bayar. Macam tu kan? Dia dah kena lah, dia dah kena. Tak mengaku juga, salah tu. Dia kata tak, saya jawab dulu, pakai jawapan tadi. Yang penguji pun, terima kasih saudara. Assalamualaikum. Ini kita tak mau lah, kita tak mau jadi macam ni. Kalau kita tak pasti, wallahu a'lam, saya tak pasti benda tu, nanti saya balik rojok balik. Jangan duk rendah juga. Pasal hak kita kata orang nak pakai, maka ini adab yang mesti ada pada guru tu. Tapi kalau sampai semua orang tanya wallahu a'lam pun haru juga. Jadi ustaz nak tanya begini masalah. Kita ambil ayat semayang tak basuh kepala tu rukun ke ustaz? Wallahu a'lam. Saya sampai yang tu wallahu a'lam tak mengajar lah pergi balik kami cari orang lain pula lah. Jadi patut padanlah benda yang tak ada patutnya wallahu a'lam, janganlah wallahu a'lam. Benda yang memang kita sendiri tak pasti kita kata wallahu a'lam. So benda ni mesti kita kena pastikan dulu. Mudah-mudahan kalau kita patuhi perkara-perkara ini kita diberkati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Kita baca sikitlah untuk ambil barakah. Kita memutuskan untuk baca kitab Bahrul Mazi jilid yang mula-mula sekali. Bahrul Mazi jilid yang pertama. Kitab dia macam ni. Dia ada 11 kitab macam ni. 11 kitab. Kitab ini adalah kitab hadis. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kitab hadis ini dipanggil Sunan At-Tirmizi. Himpunan hadis-hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini ditulis oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Syekh Idris Al-Marbawi yang pernah dianugerahkan tokoh Ma'al Hijrah di Malaysia beberapa tahun lepas. Syekh Idris Al-Marbawi ini orang Lubuk Merebau. Lubuk Merebau Perak. Bukan Lubuk Merebau Kedah. Orang Lubuk Merebau Perak. Sebab dia panggil Marbawi. Maksudnya merbau lah tu. Merbau. Orang dulu-dulu dia ambil sempena. Daud Fatani. Pasal apa? Dia duduk di Fatani. Dia ambil Saleh Masri. Pasal apa? Mengaji di Mesir. Panggil Saleh Masri. Syekh Idris Al-Marbawi kerana dia duduk di Lubuk Merebau Perak. Tetapi kebanyakan umurnya dihabiskan di Mesir, dihabiskan menulis kitab. Syekh Idris Al-Marbawi apabila kerajaan Malaysia putuskan untuk bagi dekat dia gelaran tokoh Ma'al Hijrah tahun yang berkenaan, dia tak mau terima. Ini orang tawaduk. Ini orang tawaduk. Dia tak mau terima. Kerajaan terpaksa hantar wakil pergi jumpa dia, pujuk dia, suruh dia balik ke Malaysia untuk terima anugerah tokoh Ma'al Hijrah dengan beberapa insentif lain nak bagi ke dia. Dia tak mau. Dia kata
yang aku duk tulis kitab dan sebagainya ini semata-mata dia kata bekal aku untuk hari akhirat, bukan untuk lain. Bukan untuk terima anugerah, bukan untuk dipuji, bukan untuk disebut-sebut. Dia kata tetapi untuk bekal aku di hari akhirat. Akhirnya kerajaan hantar juga orang tak berhenti, pujuk dia ajak balik, janji. Jadi minta balik ke sini nak buat contoh kepada orang Malaysia ni dia. Malaysia pernah ada seorang ulama yang sampai ke tahap ini. Akhir-akhirnya dia setuju balik. Saya tengok pagi anugerah tokoh Ma'al Hijrah buat di dataran pusat Islam. Bangkit jalan bongkok-bongkok, suara dia masa tu. Bangkit, orang bagi kat dia anugerah, kalungkan dekat dia, ingat apa dia kata, suruhlah dia bercakap sikit. Suruh cakap sikit untuk orang nak dengar ni seorang ulama besar. Dah depan mikrofon tu, senang tak kata apa. Dia kata cakap sikit. Syekh cakap sikit. Boleh kepala. Dia kata ma'araftu syai'an. Cakap Arab dah. Ma'araftu syai'an. Dia kata aku tak tahu apa. Tahu apa? Tahu apa sampai macam tu sekali. Ma'araftu syai'an. Aku tak tahu apa. Dia kata kalam qalil ya Syekh. Cakap sikit sudahlah. Sikit aja orang nak dengar suara. Dia pun tembak mulut dia dekat mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Habis. Banyak tu yang dia cakap. Masa anugerah tokoh Ma'al Hijrah. Habis. Boleh kepala. Tak mau cakap lah. Kita dengar pun kita naik ketat saja. Allah, ulama besar. Ni, berapa banyak dia makan pahala daripada benda-benda ni. Berapa banyak ni. Kalau kita baca lagi kita tahu ilmu dia, Masya Allah. Dan sebelum dia tulis kitab ni, dia khatam ni semua hadis daripada jilid 1 sampai jilid 22 dalam 11 kitab. Ni 1 dan 2, 1 jilid, 1 kitab. Jilid 1, jilid 2, 1 kitab. 11 kitab. Sebelum dia tulis 11 kitab ni, semua hadis yang ada daripada jilid 1 sampai jilid 22, dia khatam dengan guru dia 7 kali khatam. Baru mula tulis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Barakah sungguh orang tua ni. Barakah sungguh orang tua ni. Dan buku yang dia tulis, Masya Allah, kitab yang dia tulis, Masya Allah, kita terasa kelazatan dia, kita terasa hebat dia. Semua benda yang dia kata disandarkan kepada hadis Nabi SAW. Tak cakap buta tulis. Kita biasa dengar macam-macam. Setengah orang kita tanya dia ni yang hendak buat semayang ni bolehkah, betul ke boleh buat? Dia kata boleh. Mana hantar kata boleh? Ada hadis ke kata Nabi buat benda ni? Dia kata ada benda ni, tapi tak ada. Dia ni kalau dia kata ada, ini hadis dia. Ini cerita Syekh Idris Al-Marbawi yang tulis kitab ni. Cuba kita baca sikit. Kita ambil mukadimah dia dulu. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna alaina bifadlihil amin. إذ من علينا بمحمد أفضل الخلق فهدانا إلى دين الحق والصراط المستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الحليم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الذي خص بالخلق العظيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين فازوا منه بالحظ الجسيم. Itu dia mukadimah kitab dia. Kata dia, adapun kemudian daripada itu, maka lebih dahulu daripada aku masuk di dalam mengarang kitab ini, dengan tawaduk aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kiranya dipohonkan kepadanya tiada salah menerangkan sedikit perkataan ini kepada segala saudara. Sebelum aku mula tulis ni, dengan penuh tawaduk dia kata aku minta izin pada Allah nak terang sikit benda. Adalah kemudian daripada sudah aku mengaji kitab yang bernama Sahih At-Tirmizi, maka sudahlah jatuh dalam hatiku berahi dan suka kepadanya oleh
aturannya dan kenyataannya pada segala hukum syariah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dia pergi belajar kitab ni. Tiap-tiap kali dia pergi belajar kitab hadis Imam At-Tirmizi ini, tiap-tiap kali dia belajar timbul rasa nak tulis benda ni. Dia mengaji rasa tembam hati, berasa dia nak manfaatkan ilmu ini. Dia terasa lazat ilmu ni. Sekaligus timbul keinginan dalam diri dia nak kembangkan benda ni supaya orang lain pun boleh tumpang rasa macam yang dia rasakan. Dia habaq. Dengan kerana beribu-ribu bab dan ahadis